Baik, para penonton, hari ini hari istimewa kerana kami membawakan seorang tokoh yang banyak terlibat dengan dunia masjid dan institusi surau, dan terlibat juga banyak dalam dunia dakwah, yang mana beliau saya maksudkan Al-Fadhil Ustaz Faizal Husni bin Arsyad. Assalamualaikum Ustaz Faizal Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Macam mana sekarang Ustaz program dengan masyarakat, dengan masjid? Sibuk sangat ke Ustaz ataupun masih boleh ada ke lapangan Ustaz? Alhamdulillah. Mana kita pun sekarang ni kalau dengan masjid, terutamanya di masjid kami lah, pelbagai program-program yang telah, kerana ini adalah salah satu tanggungjawab. Tanggungjawab jemaah yang telah diberikan kepada pihak masjid, dan pihak masjid kena laksanakan untuk mengharmonikan. Dan kita pelbagai lah aktiviti-aktiviti dia. Alhamdulillah. Baik Ustaz dan penonton sekalian, topik kita pada hari ini rahmah kepada kanak-kanak. Ini istimewa sikit topik kita pada hari ini. Baik, untuk mukadimah ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan kefahaman kepada saya dan para penonton bagaimana Islam memandang kedudukan anak-anak ataupun kanak-kanak. Mungkin Ustaz boleh datangkan contoh bagaimana Rasulullah SAW menyantuni kanak-kanak Ustaz. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya pelbagai kisah Rasulullah telah tunjukkan kepada kita tentang menyantuni kanak-kanak ni. Saya bawa satu kisah, iaitu tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik ialah seorang pemuda yang mana Rasulullah didik daripada kecil. Anas bin Malik, ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni telah menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah ketika Anas bin Malik berumur 10 tahun. Yang di mana ketika itu Ummu Sulaim ni melihat orang-orang Ansar ni berkejar-kejar memberikan harta kepada Rasulullah untuk menegakkan agama Islam. Tetapi Ummu Sulaim ni dia tidak ada harta. Dia kata, ya Allah, apa yang aku perlu bagikan kepada orang Islam? Aku hanya ada seorang anak. Jadi dia bertekad, dia berjumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ingin memberikan harta sesuatu, tapi aku tak mampu. Jadi aku akan menyerahkan anak kesayanganku ini kepadamu untuk menjadi pembantu. Daripada ketika ini, bila Rasulullah menerima satu tawaran, Rasulullah menangis. Rasulullah berkata, ya Allah, satu tawaran yang hebat oleh seorang ibu yang boleh menyerahkan anaknya. Jadi pada ketika ini Rasulullah mendidik Anas bin Malik ini dengan satu didikan yang amat sempurna. Saya bagi satu contoh ketika Rasulullah menyuruh Anas bin Malik membeli sesuatu di pasar. Jadi Anas bin Malik ini mengambil satu tanggungjawab, pergi ke pasar untuk mengikut apa yang diarahkan oleh Rasulullah. Ketika sampai di pasar, Anas bin Malik ini kelihatan nampak ramai kanak-kanak usia sama. Jadi usia budak kan. Jadi bila usia budak, Anas bin Malik ni dia kata, ini peluang dia ni. Jadi Anas bin Malik dia lupa akan tanggungjawabnya. Dia pergi bersama-sama kawan-kawannya. Bila main-main, tiba-tiba ada seorang pemuda datang di belakang Anas bin Malik, menutup matanya. Jadi Anas bin Malik terkejut. Anas bin Malik teronta-teronta bila lihat, ya Rasulullah rupanya. Rasulullah yang menutup matanya. Dan Rasulullah tanya, wahai Unais. Dia panggil Anas bin Malik ini sebagai Unais. Dia kata, wahai Unais, adakah engkau telah laksanakan tanggungjawab? Ketika itu Anas bin Malik dah rasa salah sebab dia terlupa. Dia kata, ya Rasulullah, sekarang juga aku akan pergi. Apabila Anas bin Malik pergi, Rasulullah lemparkan dengan senyuman. Rasulullah tak marah. Dan Anas bin Malik pernah bercerita, dia kata, demi Allah, Rasulullah apabila menegurku tidak pernah pun dalam keadaan marah. Maknanya Rasulullah ni bila tengah marah macam mana pun, dia akan tegur Anas bin Malik dalam keadaan yang berbeza. Itulah cara dia menyantuni kanak-kanak. Yang mana kadang-kadang kalau kita ni, kadang-kadang bila kita dalam keadaan marah, kita melepaskan kemarahan itu kepada kanak-kanak, yang akan memberi implikasi kepada kanak-kanak. Tetapi bila kita lihat sifat satu Rasulullah menyantuni kanak-kanak dengan begitu sempurna. Ya Allah, maknanya baginda Rasulullah bermain-main dengan kanak-kanak. Itu Ustaz. Baik, Ustaz, kita orang yang bekerja ya Ustaz ya. Isteri kita pun bekerja kan. Masing-masing keluar pukul 7 pagi, 8 pagi dah keluar dah. Kemudian balik rumah tengah malam nanti dah, lepas maghrib kan. Jadi dengan kesibukan bekerjaya ni Ustaz, kadang-kadang kalau kita baca di akhbar, ada yang mendera kanak-kanak dan sebagainya. Bagaimana Ustaz melihat kes-kes jenayah yang sangat membimbangkan ini Ustaz?
Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya salah satu sebab itu kita panggil sebagai satu sebab masalah utama kita dari segi masalah kanak-kanak yang didera. Dia didera ni ada beberapa faktor ataupun dia jenis penderaan. Yang pertama ialah jenis penderaan dari segi fizikal. Yang kedua dari segi emosi dan yang ketiga dari segi seksual. Jadi ketiga-tiga penderaan ini terjadi, kita ada beberapa sebab. Sebab yang pertama kita lihat daripada laporan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang pertama ialah masalah keluarga sendiri. Masalah keluarga, apabila masalah keluarga tu terjadi, contohnya ibu bapa dah bercerai dan kahwin lain, anak ini akan mengikut ke mana arahnya. Apabila telah ditetapkan, dia akan duduk dengan satu keadaan yang baru, juga dengan orang yang baru, yang mungkin dia pun tidak faham apakah perangai orang tersebut. Jadi disebabkan itu. Yang kedua ialah tekanan macam Ustaz cakap tadi. Dia tekanan ni ada dua. Satu, tekanan kepada suami yang bekerja, tekanan kepada isteri juga yang duduk rumah pun ada tekanan. Jadi dua-dua ni ada tekanan. Jadi bila dua-dua dia tak dapat mengawal tekanan, yang akan dilepaskan kepada anak. Sama ada si suami tekanan daripada kerja, si isteri tekanan daripada duduk di rumah. Jadi kedua-dua tekanan ini yang akan mengakibatkan ialah mangsanya anak-anak. Jadi macam mana kita nak buat ialah kita kena patah balik. Kita kena ingat, anak ini adalah satu anugerah Allah yang Allah telah mempertanggungjawabkan kepada manusia atau ibu dan bapa untuk mendidik, menjaga, bukan mencederakan ataupun bukan kita membuat sesuatu yang tidak elok, dari yang salah daripada sisi undang-undang. Ustaz, penonton kita di kalangan suri rumah dan juga sahabat handai kita yang dalam perjalanan ke masjid untuk tunai solat Jumaat, mungkin ada pandangan Ustaz kepada, khususnya kepada pentadbir dan jawatankuasa masjid dan surau. Sepatutnya bagaimana masjid dan surau perlu bersifat rahmah kepada kanak-kanak? Apa sepatutnya yang mesti dilakukan oleh pihak pentadbir dan jawatankuasa masjid dan surau dalam mendekati kanak-kanak ini? Okey, terima kasih. Ya, masalah yang ditimbulkan ini memang masalah ini terlampau banyak dihadapi oleh semua masjid-masjid, terutamanya yang melakukan solat Jumaat. Dia ada surau Jumaat, ada yang masjid lakukan Jumaat. Tapi sebelum saya masuk, kita tengok teladan Rasulullah tunjuk. Satu ketika Rasulullah ni apabila nak solat, dihadiri dengan ramai kanak-kanak. Dan pada saat itu Anas bin Malik pun ada. Pada saat itu Rasulullah berkata kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, engkau akan solat bersama-sama di belakang dengan saf dengan para kanak-kanak, dan kami akan saf di depan." Maknanya Rasulullah meraihkan kehadiran kanak-kanak ke masjid. Kalau dia tidak meraihkan, mungkin dia membiarkan saja. Tetapi dia mengarahkan Anas bin Malik, "Wahai Anas bin Malik, solat bersama-sama kanak-kanak dalam saf yang sama." Jadi kita ingat macam mana Rasulullah menyantun. Di masjid pula, saya mengambil satu contoh di masjid saya sendiri, di mana satu masalah di masjid saya di Al-Badar Baru-Bangi ni, kita sebelah kita ni ada dua sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah pada waktu pagi, sekolah menengah di waktu petang. Jadi dua-dua situasi ini akan memenuhkan ruang solat ketika solat Jumaat, dan mereka akan membuat bising sebelum khutbah dan semasa khutbah. Jadi itu satu cabaran. Budak-budak biasa. Budak-budak. Jadi kita ni kadang-kadang bila orang dah bertanya macam mana nak selesaikan, sebab jemaah ni nak keselesaan. Jadi apa yang kita ambil pendekatan, pertama kita bincang dengan AJK lama, AJK sendiri, kita kata kita tempatkan beberapa AJK, tetapi tak cukup. Kita menempatkan macam mana? Kita menempatkan kanak-kanak ni kadang-kadang dia buat satu kumpulan. Dia buat satu kumpulan, dia buat bising situ. Jadi bila kita letak AJK tak cukup. Jadi saya akan announce dekat para jemaah. Mohon jemaah sama-sama, para jemaah yang mungkin boleh bantu untuk duduk sama-sama dengan kanak-kanak. Kita duduk di tengah-tengah supaya kanak-kanak tu nampak dia sediam. Jadi Alhamdulillah jadi. Dan ada jemaah kita yang sanggup, daripada kita dua tingkat, daripada bawah dia naik ke atas, dia duduk sama kanak-kanak. Jadi bila dia duduk, automatically diam. Jadi salah satu pendekatan saya kata memang bagus. Lagipun dapat kerjasama daripada jemaah. Itu yang kita suka. Jemaah yang Ustaz maksudkan tadi, dia bukan hanya pandai kritik, menegur, tapi dia membantu. Dia bantu. Tapi bantuan tu perlulah kita yang guide. Maknanya kita bagi announcement. Kita minta sama-sama para jemaah yang ada dekat sini, kita sama-sama. Jadi dia akan bangun, dia akan duduk dekat kanak-kanak tu. Cantik, jadi Ustaz. terus ini satu langkah yang praktikal, Ustaz. Betul. Kemudian Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi juga bagaimana program-program yang seharusnya dibuat dilaksanakan oleh masjid dan surau untuk membawa anak-anak ini
datang ke masjid. Okey, yang itu sebab kita punya pengalaman yang sebelum ni, kita nak melibatkan kanak-kanak ni agak susah sebab kita nak cari program yang menarik minat. Salah satu yang kita buat dulu ialah melukis dengan mewarna dan khat. Yang mana khat ni yang salah satunya kita buat ni, kita tak jangkakan ramai, tapi ramai anak muda yang kecil-kecil yang tulisannya amat cantik. Tetapi program-program bersifat yang kata pertandingan yang mudah-mudah inilah yang perlu kita buat. Kalau kita buat yang susah-susah, mereka tidak. Tapi keagamaan tu kena selitkan juga. Tetapi kalau kita tak selitkan keagamaan tu, mungkin tak jadi. Tapi kalau ikutkan apa yang kita buat, sama juga dengan masjid-masjid lain buat. Cuma kelebihan di masjid kami ada facilities. Facilities tu banyak. Jadi kelas tu pun ada banyak. Jadi kalau kelas tu berbeza-beza dengan program, ramailah yang akan masuk. Tapi kalau program tu jalankan satu saja, kuranglah sedikit yang akan menyertainya. Masya Allah, Al-Fadhil Ustaz Faizal Husni telah memberikan perkongsian program-program yang kreatif, yang kena dengan minat kanak-kanak. Ini yang seharusnya diperbanyakkan. Betul. Dan dalam pendekatan santai itu, tapi kita tidak korbankan. Mesej itu tetap kita berikan kepada kanak-kanak untuk mereka faham tauhid, mereka faham fiqh, mereka faham akhlak. Ini 3 komponen yang sangat penting dalam pembentukan kanak-kanak. Sekarang ini sahaja rahmah untuk semua pada hari ini. Kita bertemu pada hari Jumaat minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.